Mohon Ustaz buka dengan surah Al-Fatihah dan seterusnya saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk meneruskan pengajian dan perkongsian ilmu untuk kuliah Isyak kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Engkau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian, pada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat dan kasih sayangmu kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah dengan segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga menjadikan kita semua orang yang bersyukur. Moga-moga menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa dapat mendapat inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus kepada main kita pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini, iaitu bisikan iblis menyebabkan aurat Nabi Adam dan Hawa diperlihatkan, iaitu bab yang ke-35. Iaitu bab yang ke-35 dari kisah begitulah kisah Nabi Adam, dengan tajuk pada hari ini yang ke-35, iaitu tajuk dia bisikan iblis menyebabkan aurat Nabi Allah Adam, menyebabkan aurat Nabi Adam. Jadinya dan Hawa
diperlihatkan. Okey, macam mana maksudnya kalau tengok dalam keadaan hari ini kita tengok ada was-was dan sebagainya. Maksudnya dia menceritanya adalah lebih kepada was-was. Lebih kepada dalam bab was-was. Okey, insya-Allah. Okey. Pertama sekali dibawakan wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagi kamu dan isterimu. Oleh itu, ini ayat Quran dia bacaan dia. Janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar daripada syurga, kerana dengan yang demikian itu ataupun dengan demikian maka dia menyebut berdua akan keluar dari syurga, dengan demikian itu kamu dan isterimu akan menderita. Menderita. Okey. Pertama sekali, bila kita menyebut tentang iblis ataupun kerana bisikan-bisikan ni, iaitu dah iblis telah pun mengetahui bahawa Allah telah melarang Nabi Adam. Maksudnya kisah ini pertama sekali iblis tahu tentang larangan yang diberikan kepada Adam ataupun diberikan kepada Hawa daripada menghampiri pokok itu. Pokok ini, bukan pokok itu. Kena tahu ni, perbezaan pokok itu dan pokok ini. Disebut hari ini adalah pokok itu. Pokok ini. Pokok ini maksudnya berbeza dengan pokok itu. Bila disebut pokok ini, maknanya benda tu dekat. Tu ulama kata pokok ini. Bila sebut pokok ini, maksudnya dekat. Maksudnya dia dekat. Dia berbeza dengan pokok itu. Pokok itu maknanya jauh. Tapi itu gambaran daripada ulama. Jadi maknanya dekat. Jadi syaitan, iblis tahu pula larangan tu. Dan kemudian iblis ambil kesempatan. Dan kemudian lalu iblis pun berfikir untuk merancang demi menyesatkan dan menjerumuskan mereka ke lembah maksiat. Ke lembah maksiat. Ingat iblis satu benda yang dia tahu. Itu satu hadis yang sahih, rawahul Muslim. Ketika lamma sawwarallahu Adam, ketika mana Adam ni dibentuk di dalam syurga Allah. Nabi kata, ketika mana Allah membentuk Nabi Adam di dalam syurga, fil jannati tarakahu ma sya'allahu an yatrukahu. Allah meninggalkan patung Adam ni sekian lama. Dalam riwayat menyebut, dalam tafsir Ibnu Katsir 40 tahun. Dia tinggalkan badan Adam. Ketika itulah faja'ala iblis ni duduk syurga. Dia duduk yutifu bihi, dia pusing kat badan Adam ni. Dia duduk pusing kat badan Adam ni. Yanzuru mahu, maka dia melihat segala apa yang ada dalam badan Adam. Falamma rahu ajwafa, maka dia pun melihat Adam ni jenis makhluk yang ada rongga. Ada rongga banyak, ajwaf. Bila dia ada rongga, arfa annahu khuliqa khalqan la yatamaluk. Allah jadikan Adam ni rupanya dia kata ada rongga. Bila ada rongga, iblis ni pakar dah. Dia tahu iblis Adam ni jenis bukan malaikat. Malaikat yang tak ada hasutan bagi dia. Malaikat ni tak ada benda yang boleh mengganggu dia. Maksudnya dia bangsa yang jenis makhluk yang ada rongga ni adalah satu kejadian yang satu benda je, iaitu la yatamaluk. Dia jemu. Cepat jemu. Cepat bosan. Kan? La yamallu. Kan? Dia cepat, azam dia macam cepat lemah. Baru kena maki, mood hilang. Kan? Kita kan, dengan buat-buat baik, bila kita kena maki, moodnya hilang. Kita ni manusia ada mood. La yamallu ni dia jenis mood. Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun. Kita ni, malaikat tak sama. Jadi, la yatamaluk. Maksudnya dia tak dapat menahan diri. Maksudnya tak istiqamah. Sebab tu makhluk yang paling hebat adalah makhluk yang boleh membezakan diri dia dengan diri orang-orang yang telah diberikan pengalaman Adam ini. Satu benda je. Iaitu belajar tentang hidup istiqamah. Saya dah sebut sebelum ni. Kenapa Adam adalah bangsa la yatamaluk, anak Adam semua. Iaitu bangsa yang pengalamannya di cepat gegar. Bila cepat gegar, Allah Nabi bagi tahu, maka ambillah dalam hadis Muslim, Bukhari, ambillah daripada amalanku yang sedikit.
Kerana manusia ni cepat jemu. Ada mood. Ada tak macam malaikat, dia boleh 1000 rakaat satu hari pun tak apa. Dan Nabi kata, ambillah yang tutiquna. Ambil yang sesuai pula. Dalam ambil yang sedikit, ambil yang sesuai. Hadis Bukhari. Maksudnya ambil yang sedikit, dan adalah sedikit yang sesuai pula. Adalah sedikit, sesuai pula. Kena faham Macam nampak macam, kenapa pula dia Ustaz? Dalam sedikit, sesuai. Jadi benda tu disebut banyak kali dalam Al-Quran. Disebut dalam keadaan yang sedikit, dan kemudian ma tutiquna, dan juga sesuai bagi kamu. Ni hadis rawa, dia kata ni saya lupa dia apa saya cakap tadi. Hadis Bukhari, bukan Muslim, minta maaf. Hadis rawahul Bukhari. Kerana Allah tak pernah jemu. Tapi yang jemu tu, yang ada mood naik turun ni adalah manusia. Maka Nabi kata, sesungguhnya amalan itu disukai oleh Allah. Iaitu selagi mana dia kekal walaupun sedikit. Jadi kena ingat ini berulang-ulang kali dalam hikmah yang Profesor Dr. As-Salah Al-Khalidi ni nasihatkan. Adam, bapa kita dulu, mak kita Hawa pernah melakukan kesilapan dan disebut dalam Al-Quran, tapi jangan fikir pasal Adam dan Hawa kerana dia telah diampunkan Allah dosanya. Jangan kita fikir dosa orang. Kita kena fikir kelemahan mereka yang Allah ceritakan untuk kita menjadi pegangan, jadi pedoman bahawa iblis tahu manusia ni la yatamalu, tak dapat menahan godaan. Ada jemu. Ada jemu. Jadi Nabi kata, ya ayyuhan nas, dalam hadis Bukhari, khuzu minal a'mal. Ambil benda daripada amalan daripada aku ni yang qalla, wa in qalla, sedikit. Ma tutiqun, sesuai pula. Tutiqun dia makna yang sesuai. Ikut saiz. Ikut saiz kita lah. Fa inna Allah la yamallu. Maka Allah tak pernah ada mood, tak pernah jemu. Maka yang jemu itu adalah kamu. Kamu. Okey, jemu sebenarnya lamalu kan jemu sebenarnya. Lamalu ni lebih kepada ni lah tadi. Digoda. Kamu tak dapat menahan dari godaan. Sebenarnya mood lah. Kan kita lah. Dan amalan yang paling suka itu adalah kekal. Tapi Allah suruh kita kekal beramal. Tapi cara dia nak kekal ni, Nabi ajar tips dia ambil daripada amalan Nabi yang sedikit, kemudian yang sesuai bagi kita. Yang sesuai bagi kita. Jadi Nabi SAW mengatakan bahawa barang siapa, dalam hadis rawahu Abu Daud yang sahih, man ta'arra bil lail, barang siapa yang terbangun daripada malam. Malam hari dia terbangun, Nabi kata dalam hadis itu, maka sebutlah alhamdulillah, disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghafirli, ampunkan aku. Maka Nabi kata summat doa. Kemudian kalau kamu mampu, kan kamu nak, kamu boleh berdoa. Yang lain lah. Dan kalau kamu mampu, wa'in, sekiranya. Kalau kamu nak ambil lagi, tawaddu'a, ambil wuduk. Maka solatlah malam, maka doa tadi dimakbulkan. Kalau kamu ambil wuduk dan solat kamu akan diterima. Jadi dalam motivasi dalam hadis itu, bangun malam tak semestinya tahajud, qiyamul lail untuk cara tahajud. Ikut kemampuan lah masing-masing. Kalau kemampuan ke bonda Rosniati, dia boleh istiqamah solat tahajud malam, tak apa. Jadi kalau macam tu, apa? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Dia boleh istiqamah. Tapi Kak Amanira janganlah tiru. Contoh kan, kalau nak tiru yang apa yang mampu. Mungkin dia mampu bangun malam dengan cara berzikir. Maka berzikir dulu. Yang penting bangun malam setiap hari. Jangan bangun malam hari ni, besok tak bangun. Tapi yang Nabi nak adalah bangun malam hari-hari. Cuma kalau kita nak bangun malam hari-hari, berbanding dengan hari ini kalau solat tahajud 5, 4, 6 rakaat. Solat istikharah pula. Lepas tu solat tasbih pula. Sekali tu je, 3 minggu. Yang ini amalan ni tak berapa sesuai. Untuk manusia yang memang cepat jemu. Jangan cakap ni lah. Saya memang jemu cepat. Tapi kita lah. Jadi kalau kita yang nak kan, amalan kita adalah istiqamah. Bukan banyak. Jadi cara dia adalah bangun malam alarm. Letaklah alarm pukul 3 pagi. Masih bangun malam, bangun pukul apa? Pukul 3.30. Kalau Nabi Daud,
Amalan dia ke dalam kalau guna dalam tafsir Al-Munir, karangan Profesor Wahbah Zuhaili, iaitu membicarakan tentang surah Sad. Surah Sad ayat yang ke-17 hingga 26. Boleh buka situ. Cerita pasal Nabi Daud. Hebatnya Nabi Daud, ibadat dia semua disukai Allah. Kisah Nabi Daud antaranya duha. Nabi Daud akan bersolat pada pertengahan duha. Bukan pada awal, pada hujung. Tapi pertengahan. Dan Nabi Daud akan solat malam, iaitu pada waktu bila? Pada waktu 1/3 akhir malam, dan kemudian dia akan tidur pula lepas tu. Lepas tu dia bangun subuh balik. Dia lepas bangun tahajud, dia solat, beribadat, kemudian tak berapa jam, dalam setengah jam ataupun 40 minit sebelum subuh, dia akan tidur. Kemudian dia bangun balik waktu subuh, akan semayang. Tapi itu amalan Nabi Daud. Kalau rasa tak mampu, tak payah buat. Saya pernah buat tu dulu. Rasa macam tidur kejap lah. Pukul 5 pagi kan. Dah bangun-bangun 5 pagi. Awal-awal bangun, waktu 5 pagi ngantuk. Saya pun tidur. Saya tidur. Bangun-bangun 6:30. Subuh pun subuh kan. Habis. Nabi Daud, rupanya dia Nabi Daud. Kalau dia Khairul Fahmi, habis. Jadi saya sekarang ni kalau nak bangun tahajud, saya bangun jenis nak pergi semayang subuh. Nak pergi semayang subuh kan, ada kuliah kadang-kadang. Pukul 5.40 gerak. Saya bangun awal sikit, 5 suku saya bangun. Kan? Lepas bangun suku, 5:30 siap. Saya semayang sekejap, 2 rakaat. Lepas tu saya terus pergi keluar semayang subuh. Jadi yang itu mampulah. Saya buat yang tu dulu. Walaupun dikritik, ini tak afdal ni. Afdalnya macam Nabi Daud. Yelah. Kadang-kadang takut-takut amalan tu takut tak ke langit, ke laut pergi dia. Ke laut sebab tak ke mana pergi dia. Lalas sebab dah tidur balik. Dah tidur balik tu. Jadi kalau ke Amanira macam mana pula? Mungkin tak naklah Ustaz tahajud-tahajud. Saya nak bangun malam, saya nak berzikir je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Bangun pukul 4 pagi, buka alam. Buka alam. Bukalah alam yang best-best. Malam-malam jangan terkejut. Janganlah macam bini saya waktu Ramadan hari tu. Terkejut saya alam dia. Sahur! Sahur! Ya ilah alam kau. Allah, dia kata senang, terkejut terus. Terkejut. Cuba lam tu yang mendayu sikit, yang menarik hati, menyejukkan hati. Letak lam. Tidurlah. Apa? Kalau alam yang mendayu tu tarik. Kena mendayu barulah hati tu tenang. Tidurlah wahai khairul fahmi. Tidurlah wahai khairul fahmi. Kan? Tidurlah wahai khairul fahmi. Kan? Tidurlah pejam mata. Mentang-mentang lah suara Rida okey. Dah tak serak lagi. Okey. Ni nak try Mac. Habis mak tu Kena berapa hari dah, seminggu lebih dah kan. Okey. Jadinya kena buat lam. Mana-mana pun lam tak apalah. Yang penting 3:30 pagi bangun. Kejap. Lepas tu kan kita nak ajar anak kita naik SPM. Kan kita nak ajar bukannya kita nak suruh bonda yang ni. Tak, anak kita ni budak U nak exam minggu ni kan. Jadi kita nak suruh dia berdoa pada waktu malam mustajab. Yang kita suruh dia bangun tahajud kenapa? Dia bukannya bonda Rosniati dah umurnya 60. Bukan Kak Amanira yang memang hari-hari ngadap tazkirah. Dia bukannya Khairul Fahmi kadang-kadang buat, kadang-kadang tak, 40 tahun gitulah kan. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Tapi ni 20 tahun bro. Kak, dia baru 20 tahun, 23 tahun. Kita masa 22 tahun dulu, umur kita 21 tahun, siap-siap tudung pun tak pakai. Contoh, saya nak pakai bahawa kadang-kadang orang-orang ni, dia kadang-kadang terus nak suruh anak dia ni jadi macam dia. Tak. Dek, bangunlah dek, 3 pagi. Dah bangun, dia bangun. Bangun buat apa mak? Tak payah. Bangun doa je. Malam ni adalah malam malam ni kan mustajab. Setiap malam doa. Bangun kejap. Lepas tu, buat apa nak? Tidur balik. Tidur balik. Suruh dia tidur balik. Supaya jangan sampai dia tertinggal untuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail cara budak muda. Iaitu dengan Nabi kata, berzikir. Kalau mampu, dia tambah doa. Kalau mampu lagi, dia berwuduk. Dan kalau mampu lagi, dia berwuduk dan solat 2 rakaat. Jadi janganlah kita paksa diri kita untuk tiru macam orang lain. Tirulah cara kita. Kita ada cara kita.
Dikata, Nabi kata, berzikir cara kita. Cara kita tu bukan, tapi cara kita tu bukanlah maksudnya, tapi zikir tu diambil oleh daripada Nabi lah. Apa zikir dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kan doa. Itu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu doa pendek. Bila orang tanya saya, Ustaz solat duha berapa rakaat? Saya buat 4. Saya istiqamah buat 4. Sebab Nabi, dalam hadis Muslim, Aisyah kata Nabi paling selalu buat 4. Jadi Nabi suka buat 4. Jadi saya buat 4. Lepas tu doa duha apa Ustaz? Saya baca doa simple. Saya tak pernah, saya tambah-tambah tu banyaklah doa sendiri. Tapi doa yang saya tak pernah tinggal adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doa yang saya tak pernah tinggalkan. Lepas di solat saya baca banyak kali, 3 kali saya baca benda tu. Kenapa Ustaz baca doa tu? Kerana ini adalah hadis daripada Rawahul Bukhari. Aisyah kata bahawa Rasulullah setiap kali selesai solat duha, dia tak pernah tinggal baca Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau kama qala Rawahul Bukhari. Kenapa kita kena ajar satu benda yang panjang? Kan? Inna duha duhauka. Tapi doa tak adalah hadis. Tak ada, boleh. Doa tu kedua saja. Kenapa tak ambil dari Nabi dulu? Ambil dari Nabi dulu, satu doa yang pendek. Lepas tu yang lain tu tambahan. Lepas tu bila tak ada lagu tak hafal. Itu pun masalah juga tu. Tak ada lagu tak hafal. Jadi doa yang saya baca, saya ambil yang pendek. Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya banyak kali ulang. Sebab tu doa Nabi. Kenapa orang tanya saya, Ustaz, kenapa mesti nak ada doa Nabi? Kenapa saya suka doa Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Sebab doa ni, Profesor Wahbah Zuhaid dalam tafsir ni, kan, bila buka dalam kitab ni, dia selalu cakap, kenapa kita kena doa Nabi? Saya suka baca doa Nabi, kemudian saya terjemahkan dalam bahasa Melayu saya punya bahasa lah. Kerana Nabi punya doa ni, memang dia punya bahasa dia dah sampai ke langit. Confirm. Doa tu dah pernah sampai ke langit. Jadi kita ambil barakah doa dia. Tu je lah. Dia kata, disukai ulama ambil doa Nabi ni sebab doa para ulama. Kenapa? Sebab doa tu memang kita tahu ni wali Allah doa. Jadi doa dia pernah dinaik. Jadi saya suka doa yang pernah dibaca Nabi, yang dibaca oleh Imam Nawawi, yang dibaca oleh Imam besar. Sebab doa tu pernah naik di langit. Doa kita ni belum tentu lagi. Doa saya belum tentu lagi. Jadi saya ambil lah doa-doa para ulama dan kayu jariti ni. Kayu jariti punya doa, ada susunan doa daripada kayu jariti buku kan, dan susunan doa untuk umrah yang tebal tu, dan ada kalau pergi kayu jariti umrah akan dapat setiap kali doa dan juga tata tertib untuk umrah. Tu saya karang. Jadi bila saya doa tu semua dalam ulama, bukan semua Nabi buat. Ada yang Imam Nawawi punya doa, ada Imam Malik punya doa. Jadi semua ni orang-orang yang orang kata saya panggil wali Allah lah, sebagai ulama-ulama yang muktabar yang disebut. Jadi kalau doa-doa ni kalau boleh ambil yang paling maksud lah. Sebab apa ulama kata? Dia Imam Profesor Wahbah Ghazali kata, kenapa kalau tak ada Nabi ambil doa ulama? Kenapa? Ulama ni doa dia pernah naik ke langit. Imam Nawawi kan, Imam Bukhari doa dia walaupun bukan Nabi sebut, tapi kita ambil lah tabarruk. Tabarruk tu maksudnya ambil barakah daripada kalam-kalam ulama yang pernah dinaikkan Allah ke langit. Lebih-lebih lagi doa Nabi. Doa Nabi. Saya terjemahkan. Saya terjemahkan tak apalah. Tapi macam contohnya saya ambil terjemahkan. Doa Allahumma zakirna, doa Al-Quran. Doa baca Quran tu tak ada dalam hadis. Tapi doa tu dibaca dalam para ulama baca. Jadi para ulama baca, saya pun suka baca doa selepas baca Quran, saya baca. Cuma saya baca, ambil dia punya matan dia dan terjemah dia, saya punya pasal lah. Terjemah dia, saya punya pasal lah. Saya nak baca macam mana pun. Nak baca Al-Mulk ke, nak baca apa ke. Tapi doa Allahumma zakirna minhu manusina wa alimna minhu jahilna, saya tetap baca. Sebab mengambil tabarruk. Okey, seterusnya. Ingat, manusia adalah orang yang tamaluk. Yang selalu selalu tak boleh menahan diri daripada perasaan mood. Naik turun. Saya ada kat sini hari ni, semangat saya balik. Nanti bila keluar nanti, hilang semangat balik. Begitulah manusia. Jadi kenapa ada bisikan iaitu was-was? Was-was. Jadi kat sini ada bisikan syaitan yang selalu mewas-waskan manusia. Okey, insya-Allah.
Okey, seterusnya. Sebentar ya. Dan seterusnya, sebelum ini pernah dengar iblis menemui titik kelemahan Adam. Tadi itulah ada ajwaf. Ajwaf ni maknanya rongga. Rongga kita ni kan, macam tadi. Saya tadi kan ada sukan pasti. Anak saya masuk pasti tadi. 2 orang. Dia bila pasti tu, inilah makan. Lepas tu pukul 3 petang selesai lah. Lapar pukul. Dari main Zuhur, 1 tu lapar. Lepas tu, tertidur. Lapar, orang rumah tengah masak nasi. Tak apalah bang, tengah masak nasi. Dia masak nasi, saya tertidur. Tertidur, dia tak kejut. Sampai nak ke pukul 5. Pukul je lah penat. Ya ilah ilallah. Sampai asar terlambat pukul 6 tadi. Sebab terlambat tertidur nyenyak. Sebab tadi mungkin anak yang suka, saya yang semangat kan. Saya yang semangat. Kan. Jadi penat sangat. Jadi bila balik bangun, lepas tu dah semenam, dia nak makan, nanti dah nak maghrib dan nak sengah. Tak apalah lepas maghrib. Rupanya kelaparan. Rupanya kita ni ada ajwaf, iaitu rongga. Kita ada rongga kita. Maksudnya ada benda boleh lapar, boleh kenyang. Jadi bila dah lapar tu, ibadat pun jadi tak apa, orang kata tadi tak semangat sebab tengah lapar sangat. Tengah lapar. Jadi benda tu lah manusia ni ada di punya waktu, ada nak konon-konon nak baca tahlil, malam-malam setiap malam nak baca kahfi. Kena ingat, setiap malam nak baca kahfi tu kena tahu manusia ni ada waktu, ada tahlil kan malam. Kadang-kadang ada pesta, ada majlis malam, makan malam dengan kawan-kawan, ada anak nak ajar ngaji. Jadi benda tu yang menyebabkan jangan banyak sangat. Kalau boleh baca Quran tu, pilih-pilihan yang An-Nas, Al-Mulk dan juga benda-benda yang boleh kita baca dan istiqamah. Melainkan memang dah tak ada apa-apa yang kita boleh istiqamah. Okey. Jadi, dan kemudian pada waktu baginda ni masih dalam bentuk patung lagi, maka syaitan ni, dan saya baca tadi hadis ni penerangan dia, iblis mengetahui bahawa Adam adalah jenis makhluk yang lemah dari godaan. Lalu ia menyimpan maklumat ini untuk digunakan pada saat diperlukan. Ingat kataan waswas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan? Dia kata apa? Dalam Quran, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nampak? Kataan An-Nas keluar kan? Al-Khannas. Jadi Al-Khannas itu sebagian ulama menyebut Al-Khannas itu adalah nama jin. Nama jin yang bernama Khannas. Yang bernama Khannas. Kalau kita buka, antara ada sebentar. Kalau buka dalam kitab, dia antara nama-nama yang maksur dalam Al-Quran, nama-nama jin. Kan? Qarin, dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Iblis dalam hadis ada, dalam Quran pun ada. Kan? Banyak lagi dalam cerita-cerita dalam Al-Quran, Ifrit, kan? Dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Jadi banyak hadis, banyak Al-Quran disebut juga perkataan Al-Khannas. Al-Khannas. Dalam Al-Quran ada sebut juga nama khinzib dalam hadis sahih, iaitu yang mengacau orang solat. Tapi dia mengacau orang solat tetapi dia tidak ada dalam Al-Quran. Dia cuma cerita dalam hadis saja, iaitu hadis sahih Muslim. Jadinya bila disebut tentang hadis iaitu Al-Quran dinamakan Al-Khannas. Al-Khannas juga disebut ulama nama syaitan yang bernama Al-Khannas. Al-Khannas ni kerja dia adalah mewaswaskan. Kena tahu kerja dia. Kena tahu kerja dia. Khinzib kerja dia lain. Khinzib kerja dia lain. Khannas kerja dia lain. Okey. Khannas ni kerja dia mewaswaskan manusia daripada mengingati Allah. Dan mewaswaskan dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerja dia, Khannas ni bila ulama meletakkan makna dia, satu ekor jin, satu syaitan yang mana kerja dia ni datang dan pergi. Itu sifat dia. Al-Khannas ni sifat dia datang dan pergi. Dia takkan straight. Ada sebab kenapa disebutkan sifat jin Al-Khannas ini, dia datang kepada kita sekali lalu je. Sekali lalu. Dia datang kepada kita ini sekali lalu,
Dan kemudian jin tersebut akan pergi balik. Datang balik. Sebab tu dia kata Al-Khannas ni alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Jin ini datang dan pergi dalam hati manusia, menunjukkan bahawa dia tak berada di dalam dalam keadaan apa ada. Okey, di sini ada sebut dah. Saya beli buku iblis di depan saya ni. Jin. Dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran ada 5, 6, 7 ada berapa sebutan? Ada 9 dia. Ada 9 yang disebut dalam hadis Nabi dan Al-Quran. Maksudnya ada 9 dia. Nama jin dan juga nama syaitan. Nama jin dan syaitan yang disebut dalam maksur. Yang lain selain daripada tu semuanya adalah Israiliyat. Israiliyat. Tapi tak apalah kalau Israiliyat pun. Antaranya Israiliyat ni banyak apa tau? Antaranya dalam cerita-cerita dia banyak lah. Antaranya apa tadi? Jin apa? Jin yang disebut sebagai Dasim. Kan? Dasim ni ada dalam cerita Israiliyat. Dalam tafsir pun ada. Boleh buka dalam dalam kitab, dalam tafsir At-Tabari ada. Kan? Dalam tafsir Al-Tabari pun ada menyebut Dasim. Ada satu jin yang kalau kita tak baca Bismillah, masuk rumah dia akan ikut. Dalam hadis ada sebut jin apa? Jin akan ikut, syaitan akan ikut masuk. Tapi dalam hadis tak sebut siapa nama jin tu. Tapi dalam Israiliyat sebut nama jin tu Dasim. Dal alif sin mim. Sin mim. Tapi ingat, jin khinzib yang mengacau solat, khanun zaiba, itu sebut dalam hadis Muslim. Iaitu syaitan yang mengacau dalam solat. Dalam solat. Kerja dia siapa tahu kerja khannas mewaswaskan manusia. Kerja jin khinzib tadi yang hadis sahih Muslim. Saya nak cerita yang maksud dia. Yang maksud ni khinzib. Khinzib kerja apa? Siapa tahu kerja khinzib tu apa dia? Dalam hadis ada Bukhari. Hadis Bukhari ada sebut. Yang tadi hadis Muslim ada, lepas tu ni hadis Bukhari pun ada. Apa kerja khinzib ni, kerja dia apa dalam solat? Dia tak was-waskan? Kerja dia apa? Okey, kita tengok kerja dia. Kita kena tahu kerja dia ni. Kerja dia apa? Kerana Nabi kata, dalam hadis Bukhari, dia kata ada satu zikir yang dikata kalau kita baca setiap malam, Nabi kata, khallatan la yuhsihima. Dia amat mudah, tapi ramai yang meninggalkan di akhir zaman. Rajulun muslim illa dakhalal jannah. Orang siapa yang mengamalkan, lelaki yang mengamalkan zikir ini, melainkan dia akan masuk syurga. Siapa yang mengamalkan zikir ini, dia masuk syurga. Ini Bukhari. Ala wahuma yasir. Dan dia adalah satu zikir yang mudah. Wa may ya'mal bihima qalil. Tapi yang mengamalkannya sedikit. Nanti di akhir zaman. Jadi, sahabat tanya. Rasulullah kata apa? Yusabbihu fi duburis salah. Dia bertasbih, subhanallah, pada setiap kali solat fardu, 10 kali. Wa yahmaduhu alhamdulillah 10 kali. Dan Allahu Akbar 10 kali. Kita tak payah buat lah sebab kita dah 3-3 kan. Kita ambil yang 3-3 kan. Kita tak ambil yang 10. Tepatnya kalau hadis yang 10 pun ada. Hadis yang 3-3 pun ada. Jadi kita boleh pilih yang 3-3. Siapa yang pilih 3-3, maka dia akan melalui yang 10 lah kan. Jadi kita ambil yang biasanya kalau saya ambil 3-3. Tapi yang hadis Bukhari ni disebut 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu Akbar. Zikir ni, siapa yang beramalkan ni dapat masuk syurga. Istiqamah. Dahsyat tak? Dia punya zikir, dia punya gaya zikir. Tapi sahabat tanya. Rasulullah SAW, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa jadi begitu? Walaupun ramai, walaupun sedikit sangat, tapi kenapa ada yang Nabi kata, nanti di saat mana nanti akan datang, manusia ni walaupun sedikit ni tak beramal juga. Siapa kat sini lepas zikir dia bangun terus? Lepas zikir, lepas mayang dibangun terus. Jadi Nabi pun kata, kerana nanti faqala ya'ti ahadakum syaitan. Datanglah satu ekor syaitan. Dihantar dia syaitan. Syaitan dia bernama khinzib lah. Dan kemudian dia buat apa? Wa huwa fi salati, dia datang dalam solat. Dia buat apa dia? Contohnya Kak Manira lah tengah solat. Allahu Akbar. Biasa kena godaan syaitan ni perempuan, bukanlah lelaki. Betul lah. Contoh lah kan. Okey. Senang digoda. Jadi dia kata apa? Fayaqulu uzkur kaza. Kak Manira,
ingat itu, ingat ini. Dia cuma cakap itu je. Ingat itu, ingat ini. Ingat itu, ingat ini. Disuruh ingat itu. Disuruh ingat ini hadis hadis Bukhari. Ingat itu, ingat ini. Disuruhlah. Kau ingat tak? Alhamdulillah. Kau ingat tak yang kedai hati? Dia tak juga lah kan. Kau ingat tak yang suami kau suruh pasang langsir depan tak pasang? Dia tengok. Lah. Langsir depan rumahku. Ya Allah, langsir tak pasang lagi. Astaghfirullahaladzim. Minggu depan kan, esok lusa, makcik datang daripada Kedah. Waktu tu diingatkan dalam ni. Otak kau yang kau belum jahit baju suami kau. Kan suami kau suruh jahit baju. Kau tak ingat Ya ilaha illallah, butang belum beli. Bukan ni kan bini suami kau kata Zohor ni dia nak balik. Dia nak makan malam. Kau tahu tak ikan tongkol dekat Xbox belum keluarkan lagi. Dia dah mula risau. Ya tak, iyalah ikan tongkol. Kau masak lemak cili api ikan tongkol, kau main lagi. Lepas tu, Nabi kata, hatta yantaqila fala'allahu la yaf'al wa ya'ti. Ketika mana dia selesai solat, dia terus bangun untuk menyelesaikan masalah dia. Dia bangun, dia terus pergi Xbox. Apa pernah berlaku ni? Dia bangun daripada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia terus bangun, pergi Xbox, keluarkan ikan tongkol dulu. Dia defrost dulu. Jadi dia pun terlupa nak berzikir ni. Ini semua perempuan. Sebab saya kan ada pengalaman perempuan, ada orang tu. Mak saya, akak saya, ada ni lah, orang main mercun. Nampak? Ni meriah kan main mercun. Kejap, berhenti kejap. Kawasan rumah saya ni memang semua ada main mercun. Main mercun. Jadi saya tadi makan maghrib tadi sambil melihat mercun. Sambil melihat mercun. Ustaz. Ha. Ustaz nak tanya. Ha. Jin khizib ni yang buat kita lupa berapa jumlah rakaat solat kan Ustaz? Aha. Okey dah. Jin khizib ni buat kita lupa berapa rakaat. Time tak semayang dia time semayang, time apa tak solat, semua benda lupa. Tapi dalam solat semua benda ingat. Tapi saya tak tahu benda. Tapi memang bila saya kadang-kadang bila banyak mikir dalam solat tu kan, dia nanti lupa solat, lupa rakaat. Jadi mungkinlah sebab dia suka fikir tu yang menyebabkan kita jadi terlupa. Banyak dalam waktu kita macam ahli pemikir. Jadi kat sini syaitan ni ada kerja dia. Ingat Jadi apa dia punya cara maksudnya, saya memang cakap betul lah, memang orang perempuan biasanya macam tu. Lepas semayang dia cepat, dia tak boleh nak duduk kejap. Duduklah kejap. Mak saya dulu ingat lagi waktu bapak saya semayang, mak kau ni lepas semayang ada je kerja nak buat. Dia memang nanti dia keluarkan ni lah, makan jap, nanti dia duduk balik. Nanti dia duduk balik. Tapi ada je dia nak bangun masa apa? Tapi kalau ambil anak tak apalah, ambil anak. Orang rumah saya pun sama. Kadang-kadang dia lepas masa PKP, dia pergi tengah telekon, dia pergi bilik air. Dia pergi apa? Dia pergi ni. Dia pergi mana? Keluar Xbox. Dia keluarkan apa? Ikan pergi ke apa? Ke sinki, lepas tu dia tuang air. Baru dapat idea tu. Saya kata itu mesti ada jin khinzib tu. Baru Mani, kau ingat tak ikan kembung tu kalau dia masak dengan asam pedas kan? Dia mesti tengah semayang tu dia ingat. Lepas tu lepas semayang dia terus bangun. Sebab kata kalau tak defrost, nak goreng macam mana? Jadi defrost dulu. Jadi biasanya kalau dihasut laki-laki tak guna. Fahmi, kau tahu tak pinggan belum masuk, dia boleh apa hantar kau. Fahmi, anak tu pamper dah penuh. Okey. Sebab tu dihasut laki-laki tak guna kan? Tak ada guna apa pun. Dia gitu. Okey. Jadinya boleh faham Jadi kena hati-hati. Sebab apa di sini? Kerana kita adalah manusia. Selagi kita manusia, kita akan diganggu. Jadi siapa kat sini yang selalu bila solat, dia ingat macam-macam, maka siapa yang ingat macam tu, mahu ingatlah. Maka dia adalah manusia yang sering diganggu dengan syaitan. Jadi apa nak buat dalam hadis, apa nak buat ada dia punya cara dalam khizib ni. Nabi kata apa? Iaitu, wahai Rasul, dia kata Nabi suruh kita baca ta'awuz. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Dan kemudian kita ludah ke kiri 3 kali. Ludah ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam mimpi buruk kan, kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita ke kiri kita ludah kecil sebelum solat. Sebagai ulama kata, sewaktu solat pun boleh. Kita kenapa syaitan ganggu kita ni? Kita boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh doa. A'udzubillahi minasyaitonir. Kan doa tu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita boleh baca a'udzubillah. Kemudian kita ke kiri sikit kepala kita. Sikit.
sambung balik solat. Sampaikan waktu solat pun kita boleh buat. Tapi saya jarang waktu solat. Saya buat dalam luar solat. Sebelum solat tu saya dah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya jadi imam kadang-kadang ataupun jadi makmum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kira-kira sikit saya buat. Sikit dia. Dia bukan ludah tau. Dia nak cakap apa ya? Dia bukan ludah. Dekat sini dia bukan ludah sini. Dia sebut bukan ludah. Tapi dia terjemahkan ludah. Tapi saya cari. Syarat dia, Ustaz. Ha? Dia macam orang Kedah, orang Kedah apa orang Kedah? Tui lah, dia bukan ludah pun kan. Dia bukan ludah, dia macam hatui lah kan. Dia, kejap saya tengok dia punya ni. Makna. Disebut, mana hadis ni? What feel? Dia kata, what feel tu maknanya ludah kecil. Sebenarnya bukan ludah kecil lah, ke kiri. Dia bukan ludah kecil. Dia sebenarnya kalau what feel ni bukan ludah kecil yang dan dia memang tak ludah langsung lah. Mungkin ludah apa? Isyarat lah, isyarat. Isyarat. Kalau ludah kan orang sebelah terkejut pula. Kan? Boleh. Tapi kena buat. Tapi, bukan tapi, ini yang saya geram tu. Ada satu tempat masjid, saya geram betul, bukan geram. Dah lah nak semayang. Imam dia tu. Ada seorang, dia dah lah memang was-was. Tak apalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mana belajar ni nak semayang pada baca Qul a'udzu bin nas? Tak ada. Nabi suruh baca 3 kali ta'awuz. Nabi suruh baca, dia kata apa? Dia kata fa idza ahsastahu fata'awuz billah. Dia kata bacalah berludahlah kamu ke kiri dan bacalah 3 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ludah ke kiri. Dalam hadis yang lain disebut sekali je. Baca auzubillah sekali je. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan Nabi sebut macam tu. Kan Nabi dah ajar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Kenapa kita nak baca Qul a'udzu binnas wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita baca itu lagi. Nah, bukan saya kata salah. Imam dah takbir. Imam dah takbir dah. Allahu akbar. Ni masih lagi nak habiskan baca An-Nas. Sedangkan Nabi dah ajar dah cara dia ta'awuz dan ke kiri. 3 sekali. Dia dalam hadis ni saya minta maaf, saya tarik balik. Bukan 3 kali. Tetapi sekali, Nabi tak sebut pun 3 kali. Nabi sebut sekali. Berta'awuz, kemudian meludah. Yang 3 kali tu saya salah. 3 kali tu yang mimpi kan, mimpi buruk. Kan? Kalau siapa yang bermimpi, maka dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali dan meludah ke kiri 3 kali. Saya lupa yang tu adalah bila mimpi yang buruk. Mimpi buruk. Jadi bila suami bangun tidur je, berpeluh-peluh wajah dia. Dia senyum. Kalau mimpi dia baik, tak perlu. Sebut Alhamdulillah je. Kalau mimpi buruk, baru baca A'udzubillah 3 kali, sudah. Saya tak tahulah kalau suami tu mimpi dia jumpa janda lama dia. Itu buruk ke baik? Tak tahulah. Dia senyum. Kenapa abang tadi mimpi senyum je? Abang mimpi apa? Pening nak jawab. Okey. Jadinya, saya tarik balik. Itu 3 kali. Tetapi, dalam solat, dia cuma saya tarik pada tadi sebab yang dalam solat cuma sekali sahaja. Sahaja dan ludah ke kiri sekali juga. Sekali. Saya minta maaf. Okey. Jadi itu yang saya buat. Ustaz. Saya ada saya ada terjumpa ni Ustaz punya Facebook lama dah 3 Disember 2016 Ustaz cakap pasal jin khanzab. Makhluk perosak pengganggu solat ni. Sampai 2016. Ustaz ada lama dah, dia memang tulis apa yang Ustaz cakap tu lah. Uthman bin Ali Al-As mengadu perihal gangguan syaitan dalam solat. Betul. Itu. Ada Rasulullah berkata ni, tapi Ustaz tulis ludah sebelah kiri 3 kali. Iya ke? Itulah tu. Saya mungkin mengambil daripada azkar kot, yang mengambil cerita pasal mimpi tu. Kan tak ada kaedah. Kaedah tak ada. Jadi para ulama ambil kaedah yang daripada mimpi tadilah. Cara Nabi yang masa Nabi kata bahawa orang tu bermimpi buruk, maka Nabi tunjukkan kaedah buat macam mana. Nabi tunjukkan kaedah dia 3 kali auzubillah dan 3 kali ludah. Tapi kalau dalam solat tadi tak sebut kaedah dia macam mana. Tak sebut kaedah dia macam mana. Jadi saya orang kata tadi, saya istinbatkan hukum melalui qiyas hukum tadi tu. Tapi kalau ikut daripada peristiwa ini, dia cuma sebut sekali. Tadi kalau kita nak lama seorang-seorang, bolehlah auzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kalau kita main berjemaah, janganlah sampai 3 kali. Sebab sebelah kita ada jemaah. Ada jemaah. Kalau kita
Kan berusuk pula kan jadi kan. Tak suka pula kan. Kalau seorang-seorang tak apa. Tapi saya tak Ustaz. setuju lah. Selepas ludah tu baru angkat takbir ya? Betul. Tak itu saya. Sebab dalam kalau tengok daripada saya baca daripada kitab, cara dia para ulama sebut boleh dibaca dalam solat. Ketika lupa tu. Ketika lupa tu dia terus baca. Auzubillah. Boleh. Sebab dia bukan doa yang tak boleh dalam solat ni adalah doa contohnya para ulama sehingga sebut kalau kita ada orang sebelah bersin, kita sebut hacam alhamdulillah, maka boleh tak orang sebelah sebut yarhamukallah? Batal solat. Sebab kalimah itu yarhamukallah. Kamu. Seolah-olah kita berbual dengan orang sebelah. Tak boleh. Tapi kalau yarhamuhullah, boleh. Moga-moga ya Allah rahmatilah dia. Boleh. Sebab dia. Kita tengah berbual dengan Allah. Kita jadikan lakab nama dia. Dia tu adalah, kita tak boleh dengan perkataan yarhamukallah. Moga-moga Allah merahmati engkau. Itu kan macam berbual dengan dia. Berbual dengan orang sebelah. Tapi kalau kita nak sebut, dia kata boleh gantikan dengan yarhamuhullah. Moga-moga Allah merahmati dia. Maksudnya kalau kita doa, kita biasa doa. Allahumma ghafir lahu dalam solat. Allahumma ghafir lahu. Ya Allah ampunkan dia. Ampunkan dia. Walaupun kita minta ampunkan dia, tapi kita doa dia. Jadi kan dia punya apa panggil tadi? Dhamir. Kata ganti nama dengan perkataan dia. Jadi boleh. Sama juga dengan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah doa kita mohon pada Allah dari syaitan yang direjam. Bukan dari engkau. Aku rejam kau wahai syaitan. Tak sebut pun. Kita sebut ya Allah, aku berlindung dengan engkau wahai Allah dari syaitan yang direjam. Maksudnya kita berdoa dengan Allah. Kita lakapkan nama dia pada syaitan tu. Dia tu syaitan, kemudian kita ke kiri sedikit dan boleh. Dalam solat masa makin boleh lagi kita baca. Tidak membatalkan solat. Cuma jangan sebut ka je. Mampus kau syaitan. Tak boleh. Perkataan kau tu kita sedang berbual dengan syaitan. Kan? Berbual dengan syaitan. Sedangkan kita kalau berdoa, lakapkan nama dia. Tapi Allah tak apa kalau kau. Iyaka. Sebab kita sedang berbual dengan Allah. Allah. Okey, saya kembali balik. Khannas pula adalah jin yang mewaswaskan. Khannas pula adalah jin yang selalu mewaswaskan. Jadi bila kita menyebut tentang jin yang waswas dalam Islam, cara menyelesaikan waswas. Jadinya jin maksudnya macam mana cara dalam solat ada waswas dan sebagainya. Maka kita tahu ada jin yang mewaswaskan kita. Nama jin itu adalah Al-Khannas. Tapi sifat dia pula, Al-Khannas ni, dia datang dan pergi. Unik tak? Kenapa Al-Khannas juga diwaswaskan orang? Tapi sifat Al-Khannas adalah makna dalam bahasa Arab adalah datang dan pergi. Kenapa dia datang dan pergi? Sebab kalau kita melihat, kerana satu benda je. Iaitu kerana waswaskan orang ni, dia tak boleh datang selalu. Nanti tahu, dia tahu dah yang ni syaitan ni. Sebab dia datang, diwaswaskan. Contohnya, kita nak pergi sedekah. Nak sedekah ni. Tiba-tiba syaitan masuk. Cuba tengok. Kereta bendahari masjid. Honda baru kan. Honda baru tu. Tadi kau pergi bilik air, kau tengok tak ensel dia? Tak ada. Ensel bilik air. Ensel bilik air tu tak ada. Kau tengok. Masjid banyak duit. Tapi kau tengok mengkayakan AJK. Beli baju AJK kan. Dalam berita pun dia baca berita. Lepas tu syaitan macam tu. Nampak? Tadi kau kan sedekah. Kau tengok. AJK gunakan duit untuk bayar allowance kan. Untuk bayar duit baju. Bayar duit rombongan kan. Kita pun mula terdetik dalam hati. Lepas tu dia tinggalkan kita. Kita mula, tak payah juga apa aku sedekah kat masjid banyak-banyak. Nanti salah guna duit. Menunggang agama. Jadi kita pun akan daripada nak sedekah RM10, RM1 dia sedekah. Benda tu sebenarnya, dia cuma bukan dia kata, jangan sedekah. Tak. Dia cuma, itu kerja syaitan. Kerja khannas. Kerja dia datang dia untuk cerita benda tu. Lepas tu dia balik. Kerja dia benda tu je. Lepas tu dia balik. Dia takkan cakap bahawa straight point. Tak ada. Dia akan datang untuk kita punya iman ni mula. Tak ya juga. Dia bila keluar je suami tu, apa nak pergi mana? Nak pergi masjid. Alhamdulillah. Apa nak pergi mana tu? Pergi masjid. Nanti syaitan bisik. Nak pergi masjid ke bina masjid? Dia dah mula lah. Tak ya juga suami aku tiba-tiba nak baik. Tiba-tiba nak baik. Tengok.
laki dia baik pun salah. Dia dah mula baik lain macam suami aku ni. Dia punya I love you dia panjang lain macam. Lepas tu pergi masjid rajin tau. Ini bahaya ni. Dia kata bahaya. Jadi dia mula letak was-was. Boleh faham? Ini kerja was-was ni dia akan datang straight. Nanti dia tinggalkan kita. Nanti datang sekali lagi dia masuk balik. Kalau jin yang mewas-waskan ni datang terus kepada kita berterusan, maka kita akan rasa rimas. Apa benda ni aku ni? Teruk nak tak? Tapi dia akan datang, kemudian balik. Datang, kemudian balik. Dia suruh kita berfikir. Dia suruh kita berfikir. Okey, begitulah maksudnya kerja iblis. Kerja iblis. Sehinggalah. Kan? Sehinggalah kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dalam surah ini, iaitu dimembacakan dalam, minta maaf mana surah ni. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah. Okey. Kemudian, kita ingat tak dikata fawaswasa lahu basyaitan liyubdiyahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini an takuna minal khalidin. Okey. Dia kata, wahai Adam, wahai manusia, Allah nak bagi tahulah. Maka setelah mana syaitan, dia mewaswaskan Adam dan Hawa. Dan kemudian dia mewaswaskan sehinggalah dia sedaya upaya mewaswaskan supaya dapatlah ia menampakkan kepada mereka aurat mereka. Sebenarnya yang selama ini ditutup. Maksudnya aurat Nabi Adam ni surah Al-A'raf ayat ke-20. Bila Adam ni pada awal dan Hawa ni aurat dia tutup. Tapi syaitan, iblis ni dia tidak suruh buka. Dia tak kata Adam, kau buka, Hawa bukalah aurat. Tidak. Dia tidak kata aurat. Dia tidak buka aurat. Tapi diwaswaskan Adam dan Hawa. Apa diwaswaskan? Dia berkata. Ingat dengar balik. Wa qala ma nahakuma rabbukuma. Sebenarnya Allah melarang kamu, wahai Adam, dibisikkan sebenarnya, Allah larang kepada kamu mendekati an hadhihi syajarah, pokok ini, illa an takuna malakaini. Melainkan sebenarnya Allah tak nak kamu jadi malaikat. Sebenarnya ni dalam syurga ni milik malaikat. Kan, bukan milik manusia. Jadi sebenarnya Allah inginkan kamu ni nanti duduk dekat orangnya akan semakin tua. Bukan macam malaikat yang muda tak mati. Kamu tengok tak? Kamu tengok tak? Maksudnya begitulah. Jadi akhirnya nanti antakuna minal khalidin. Dan sebenarnya kalau kamu jadi malaikat, kamu akan khalidin. Kamu akan kekal. Hawa, kamu akan kekal. Ingat tak bila tengok dalam tafsir ini, siapa yang terpedaya? Adam ke Hawa? Sebenarnya cerita ni kan nanti kan Nabi pernah beritahu kalaulah bukan kerana Hawa, maka tetaplah Adam suami tidak akan mengkhianati suami. Isteri tak akan mengkhianati suami. Jadi kat sini ada sedikit khianat agama. Maksudnya gitulah. Bukan khianat tu dayus. Khianat itu dia ada sedikit kesilapan yang dilakukan Hawa dan Nabi kata adalah terpengaruh dengan iblis dalam peristiwa ini. Iaitu ketika mana iblis ini pun dia mengatakan bahawa kamu akan kekal. Ini semua cerita Sebab tu Nabi pernah sebut laula Hawa dalam hadis Bukhari. Kalaulah bukan kerana Hawa, maka tentulah isteri akan mengkhianati suami. Yang ni cerita ni sebagai pengalaman. Bukan kita nak Hawa dan Adam telah pun bertaubat. Bertaubat. Cerita ni dalam Al-Quran. Dan menyebabkan kita manusia sebagai Hawa dan Adam kena menelusuri kronologi ni. Jadi ketika itu wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Iblis kata apa? Sebenarnya kaku ni orang lama. Sesungguhnya aku datang kepada kamu berdua ini sebagai tukang nasihat je. Ini ayat siapa ni? Ayat orang lama. Datang kampung baru, kita datang ke JNI, tiba-tiba nanti di mesej kita, Ustaz, saya ni orang lama. Tapi kena ingat hati-hati dengan Kak Amanira tu. Nampak je macam tu. Contohnya gini, tapi saya ni bukanlah, saya ni sayang kamu Ustaz. Tapi bukanlah saya nak kata siapa-siapa, cuma hati-hati. Nampak? Ayat dia. Lepas tu dia tinggalkan kita. Kau tak jahat. Kita fikir kenapa pula? Lah, ini macam setan.
Macam setan. Habis kenapa Alhamdulillah? Dia tu baik. Saya dengan dia pun rapat Ustaz. Saya pun rapat dengan dia. Saya sayang dengan dia. Tapi tu saya tak nak Ustaz gaduh dengan dia. Gini. Dah. Nanti berjumpa dengan orang tu pula. Kak Badira tu nanti Fahmi tu gini. Lah, lepas tu dia menceritakan mengadu domba. Dia memang perangai setan. Ini memang perangai saya. Sebab tu kalau ada orang ngadu pada saya keburukan orang, saya nampak, apa tau? Dia ni akan mengadu keburukan saya pada orang lain juga. Sama je. Sebab dia memang suka cerita pasal orang. Saya punya calculation saya senang. Sebab tu kalau lepas ustazah ataupun perempuan mengadu dengan ustaz, lepas tu cerita tu habis kan. Sebab orang lelaki ni begitu. Kau ceritalah dengan dia tu dia lupa lah. Kau ingat akan berjalan tak? Dia ngadu lah apa-apa masalah. Sebab tu kalau nak ngadu dengan lelaki. Sebab dia nanti dia lupa. Dia lupa. Sebab kalau dia ngadu pun dia. Tapi dia biasanya lepas dia ngadu tu, dia ada cerita balik dengan jemaah lain tak ada. Dia tak jenis ustaz ni, sebab dengan kita pun dia tak cerita tentang orang lain. Begitulah dia macam tu. Dia macam tu. Jadi kalau kau jumpa orang yang suka ngutuk orang, kau ketahuilah dia pun suka ngutuk kau depan orang lain. Ngutuk depan orang lain. Jadi syaitan ni kata apa? Aku ni orang lama. Ingat Dan aku bila orang lama, aku ni cuma pemberi nasihat. Maksudnya kau nak dengar, tak nak dengar sudah. Agak-agaknya apa yang berlaku? Ini ayat Quran yang seterusnya, iaitu Allah pun lalu syaitan kata dalam surah Toha pula, dia menyebut dalam kronologi dia menyebut ala qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nak tak aku tunjukkan satu pokok, kalau kau makan buahnya akan jadikan kau kekal. Namanya pokok ini pokok khuldi. Kau tahu tak pokok khuldi tu apa? Tu yang Nabi larang tu, yang Allah larang. Wa mulkin la yabla. Kalau kamu makan buah dari pokok itu, kamu akan jadi malaikat yang kekal abadi dan kamu akan masuk dalam syurga. Okey, insya-Allah. Boleh faham tak? Ini kronologi iblis. Iblis punya jahat ni, dia tak kata suruh makan buah tu, tapi dia suruh supaya menyebabkan Hawa ni suka pada cantik, suka kepada dunia dan suka kepada aurat lama-lama. Contoh macam kita lah. Ada tak kita tengok ustazah yang daripada belajar dulu, kau main lagi pakaian dia. Tapi bila dia dah dapat dunia, dah ada kerja tetap, ada duit, dah beli lipstick lah. Kan? Lepas tu dah kan, baju dah semakin lama semakin fit dah. Kan kalau orang bukan ustazah. Kan? Dah macam fit dah badan. Saya banyak kenal orang macam ni. Masa belajar dulu kau main lagi. Sampai baju kurung yang berwarna tu pun tak boleh. Apa ustazah pakai baju berwarna? Tak boleh. Pakai baju. Saya pakai selojin kena tegur. Ustaz pakai selojin tak siqah. Saya ingat lagi orang tu bila saya pergi jumpa dia tu dekat alumni. Hey, stokin pun tak pakai. Alamak. Dahsyat lah kan dah. Dahsyat lah. Jadi sebab apa? Manusia ni akan semakin lama semakin suka pada dunia. Suka pada dunia dan baju dia nanti makin lama makin lagi-lagi Allah puji dia dengan badan makin cantik, kurus. Kan? Makin kurus, cantik. Yang selulit tak apalah. Ini yang tak ada selulit ni. Yang badan ni makin apa? Ini dah pakai baju kebaya yang ada sedikit dia punya tengah. Tudungnya pula semakin lama semakin tinggi. Diuji oleh Allah. Lalu datanglah. Adalah iblis kata, kamu akan kekal seperti malaikat. Takkan tua. Agaknya siapa yang terpengaruh? Terpengaruh tipuan iblis itu adalah Hawa. Begitulah diceritakan para ulama. Jadi begitulah kerana sangat nak jadi muda, nak sangat jadi tak tua, tertipu, termakan. Dia kata ingat Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Lalu dia pun makan. Jadi ingat kronologi kerja dia hanya mewaswaskan hati. Waswaskan hati Adam dan Hawa dengan cara apa? Dengan cara dia membuka sedikit demi sedikit aurat Adam dan Hawa. Tapi bab aurat ni memang yang kalahnya adalah Hawa. Saya minta maaf lah, mana-mana tak payah cerita lah hari ni. Cuba tengok orang main gimnastik. Pergi buka kat Google. Jangan suruh saya lah. Buka kat Google. Laki-laki main bowling. Dengan perempuan main bowling. Laki-laki pakai seluar panjang. Commonwealth. Betul Perempuan pakai skirt. Gimnastik. Yang tali yang dia pegang batang putih-putih gimnastik kan. Laki-laki pakai seluar panjang kan, warna putih. Perempuan pakai spender. Bab aurat ni memang perempuan yang gagal, bukan lelaki. Betul. Laki-laki tak pernah gagal dengan benda tu. Bayangkan Ustaz Rusdi tu,
Ustaz Rusdi, so bayangkan, tu guru saya dulu. Dia kenal saya. Bayangkan dia tu kalau pergi ke KLIA, dia pakai baju fit, nampak pusat. Agaknya orang suka tak suka? Orang tuih lah. Ludah ke tepi. Jadi lelaki-lelaki ni memang tak layak buka aurat. Benda bab lelaki-lelaki ni jarang saya melihat dalam bab aurat. Dia dosa dalam bab lain. Tapi ingat, perempuan lah yang suka menunjukkan aurat-aurat mereka. Jadi kat sinilah Iblis mewaswaskan hati Hawa untuk membuka aurat dulu. Dia tak suruh pergi makan buah larangan, tak. Dia suruh cantik dulu. Dia tengok, oh yang suka cantik ni adalah Hawa. Maka dia suka pula hidup kekal, tak tua. Yang ni dia boleh masuk jarum. Jadi kat sini, apa yang ulama ni kata, maka pertama, orang-orang perempuan, pintu fitnah yang pertama pada perempuan adalah aurat. Ingat pintu fitnah pada perempuan. Pertama daripada Adam dan Hawa dulu adalah aurat. Ingat pintu fitnah bagi perempuan yang pertama dalam hidup manusia adalah aurat. Daripada aurat itulah mulanya syaitan cocok jarum. Mulanya orang perempuan suka pada benda cantik, yang menyebabkan hari ini dia berlawa mencantik, akhirnya jadi fitnah yang besar pada pintu itu. Pada pintu itu. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah tu di antara permulaan untuk nak cerita bisikan iblis, bukan suruh makan buah larangan. Tak. Tapi pada waswaskan Adam tentang dia ni sebenarnya malaikat ke manusia. Sebenarnya Allah nak jadikan dia malaikat. Cuma Allah jadikan dia manusia. Tapi sebenarnya kalau kau makan buah larangan tu, kau boleh jadi malaikat. Jadi dia pun berangan nak jadi malaikat yang tak pernah tua. Lala tertipu. Tertipu. Boleh faham tak? Itulah cerita yang pendek dan ringkas. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik nak tanya, macam mana yang terbaik untuk elakkan penyakit was-was ni? Sebab ada satu tahap dia akan menjadi lebih buruk keadaannya. Ada pengalaman sendiri dan juga sekarang ni anak lah. Mungkin sebab saya terlalu menjaga najis dan sebagainya, maka anak ni juga dia melihat saya daripada dia kecil, bila dia dah dewasa, jadi satu kesusahan pada diri dia dan lebih terlajak. Saya rasa macam nampak lah isteri dia pun jadi stres tengok dia tu melampau dia punya was-was bagi saya lah. Kalau tisu jatuh di ke lantai pun, katalah tisu tu jatuh ke lantai, contohlah. Sedangkan tisu tu duduk dalam sampul. Bila jatuh ke lantai, dia kata buang je tisu tu, dia kata. Lepas tu saya kata, lepas tu satu hari, saya bila isi dia pun dah jadi macam, terpaksa dengar cakap dia lah, sebab tak nak argue kan. Tak nak argue, tak nak selisih hati dan sebagainya. Ikut je kehendak suami dia. Anak saya lah, suami dia tu. Jadinya satu hari, beg dia jatuh. Beg dia tu jatuh. Tu saya kata kat dia, saya bukanlah menyindir dia, tidaklah. Saya kata, dah macam mana ni dek? Saya kata, dah beg adik jatuh, kena buang ke dek? Lepas tu dia jawab. Saya rasa jawapan dia tu, nak kata logik, tak logik. Tapi saya terima je lah, sebabnya saya ni cuba menasihati anak saya lah. Sebab saya dah melalui benda tu kan. Saya cuba kurangkan dalam diri saya lah. Jadinya, dia kata, saya kata, hari tu kan dah buang tisu. Saya kata. Lepas tu dia kata, tisu tu dekat laluan tandas. Dia kata, sedangkan tandas tu antara tandas awam tu dengan tempat saya duduk tu, lebih kurang dalam lebih 5 meter. 10 meter, 15 meter macam tu lah. Dia kata laluan tu laluan tandas. Dia geli lah kat tapak-tapak kasut dan sebagainya kan. Dia jawab spontan macam tu. Dia kata, ya sebab ni laluan tandas. Tadi dia kata, saya kan kata dalam hati, ya Allah, saya kata, tolonglah lindung dia daripada penyakit was-was ni, terlalu terlajak lah. Jadi isteri dia ni, saya cakap terang lah. Isteri dia ni mualaf. Saya tak nak confusekan isteri dia lah. Sebab kita dalam bimbingan terhadap isteri dia ni. Saya bimbang lah.
Jadi sampai isteri dia kata macam mana nak dapatkan seorang anak ya kalau suami dia ni terlalu ada tinggi was-was. Macam mana tu Ustaz saya nak merawat anak saya ni? Sebab saya rasa dia macam mewarisi daripada saya. Sebab saya dah cuba kurang tu. Saya masih ada penyakit was-was tu tapi saya sebab selalu dengar kuliah, selalu maknanya mendengar agak ni lah ceramah-ceramah. Mungkin saya dah tua juga kan. Cuba memperbaiki menambah baiklah keadaan-keadaan yang buruk tu supaya syaitan tu tak masuk sangat dalam kepala. Macam mana Ustaz? Ataukah sebab atas diri sendiri, nafsu sendiri yang menyebabkan keadaan tu menjadi sangat rumit. Saya nampaklah rumit pada anak saya ni. Sampai kereta dia pun tak boleh disentuh. Dalam kereta dia tak boleh disentuh. Rumah dia pun kita tak boleh pergi. Sebab dia duduk berasingkan. Sebab anak saya ni kerja di hospital Keluang. Isteri ni kerja di JB. Dia tak benarkan kami pergi ke rumahnya. Saya bukan menceritakan aib keluarga saya. Tetapi mungkin ada orang ada masalah macam saya tapi tak boleh nak luahkan. Tapi saya cerita pengalaman ni sebabnya bukanlah penyelesaian tapi saya nak kurangkan ataupun kalau boleh nak buang lah masalah tu. Sedangkan saya pun sendiri masih dalam mengubat diri saya sendirilah. Macam mana tu Ustaz? Saya bimbang lah sebab isteri tu mu'alaf. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih puan. Okey, jadi ini sebenarnya dalam cerita was-was ni, satu je Rasulullah sebut, was-was itu daripada syaitan dan yakin itu daripada Allah. Was-was itu dari syaitan dan yakin itu dari Allah. Bila satu hadis yang sahih, saya dalam depan tu ada pejabat mufti wilayah pun selalu sebut dalam satu perbincangan di sebelum ni saya. Dan kemudian dia menyebut tentang kaedah was-was ni ikut syariat. Ikut syariat. Bila kita ikut syariat, kita was-was pun kita terus yakin. Jadi contohnya macam Nabi pernah satu hari dalam hadis yang sahih, Nabi ditanya oleh sahabat dalam keadaan dia terkentut. Dia macam bunyi, dia macam terkentut, macam terbuang angin. Jadi Nabi kata, ada bau tak? Tak ada. Ada bunyi tak? Pun macam tak ada. Dah terus solat. Dah settle. Maka jawab terus lah. Walaupun was-was teruskan solat. Kalau kita gagal, kita cuba berhenti dan ambil wuduk, kita dah gagal dengan syaitan. Itu saja. Gagal dengan syaitan. Cuba kita buat. Jadi benda tu memang perangai was-was ni daripada kawan saya. Belajar agama lagi. Makin belajar agama, makin dia was-was. Dekat Mahat dulu. Tapi bila dia dah sampai hilanglah was-was dia. Sebab apa? Tok Guru disebut, Syekh sebut, bila kita was-was, kita cuba untuk teruskan. Walaupun dalam was-was macam mana pun, selagi mana kita dalam syariat tadi tu, dalam syariat, kita terus kita buat. Jangan kita contohnya kan pernah sekali dalam satu hadis Nabi terjatuh, satu sahabat terjatuh roti di bawah, maka Nabi suruh kutip. Maka kutiplah, Nabi ketuk dan Nabi pun makan. Maksudnya sahabat pun tak makan, tapi bila Nabi buat, sahabat pun buat juga. Maksudnya apa yang Nabi buat syariat, tiru je walaupun was-was. Satu lagi, Nabi SAW sehingga apa saja ulama nak hilangkan was-was kalau kita dalam solat, kita kan takut terkencing ni terpecik, sehingga sahabat Nabi ni dia ambil air, lepas dia kencing dia akan suka ambil air, dia percikkan dekat baju ni, seluar dia. Supaya nanti dia bila nampak seluar tu macam basah-basah, dia kata bahawa ini adalah percikan daripada air tadi. Boleh faham tak? Bukan daripada kencing dia. Jadi sampai tahap dia menghilangkan was-was. Walaupun sebenarnya ada kencing yang terpecik sebenarnya. Cuma bila dalam keadaan Islam mengajar supaya menghilangkan was-was. Jadi boleh faham Jadi sebenarnya ni memang penyakit sebenarnya was-was ni. Penyakit tu datang dari syaitan. Dari syaitan. Jadi para ulama antaranya disebut perbanyakkanlah membaca kul a'udzu birabbin binnas malikin nas. Kalau kita anak tak boleh baca, kitalah bacakan dan sedekahkan pada anak. Pada anak. Sekurang-kurangnya kitalah yang bacakan dan kemudian kita bacakan kepada anak. Ataupun kalau contoh kalau kita tak nak, anak kita tak nak baca, contohnya doa yang daripada diganggu syaitan. Kan apa doa pagi petang? U'iduka bi kalimatillah hitamah wa min syarri min syarri ma khalaq tu kan Ustaz? Itu a'udzu bi kalimatillah hitamah min syarri ma khalaq ni u'izuka ke a'udzu billahi tammah bitamati. Saya lupa, tapi doa tu untuk anak-anak kita, tapi kita jadikan u'izuka. Okey. Saya tahu Ustaz ada satu doa tu, itu doa saya biasa kalau nak sambut anak,
saya hafal balik benda tu. Saya dah lama tak dapat anak, dah 2 tahun setengah, jadi saya lupa dah benda tu balik. Tapi bunyi dia a'udzu bikalimatillahi bikalimatillahi tammah wa min syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Okey, itu ada doa dia. Okey. Tapi kalau kita nak baca untuk diri anak, kalau kita nak suruh dia baca, dia tak nak. Jadi kita boleh, ulama kata u'izuka. Jadikan u'izuka. Bukan a'udzu, tapi u'izuka. Sebab saya istiqamah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq untuk saya. Tapi saya kalau bacakan untuk anak saya, u'izuka ya Furqan bikalimatillah. Tukar u'izuka. Jadi Jangan a'udzu. Jadi u'izuka akak jangan baca tu, a'udzu. A'udzu untuk diri saya. A'udzu u'izuka tu bikalimatillah. tak kira lelaki atau perempuan ke Kalau Ustaz? perempuan u'izuki. Okey. U'izuki. Jadi kita dengar dia tengah tidur kan? U'izukuma. U'izuka. Ya, sebut nama dia u'izu. Jadi hamzah tu pada depan, ain ya zal. U'izuka. Jadi kalau kita nak bacakan untuk dia, u'izuka ya, kata anak siapa? Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jauhkan dia daripada syaitan. Sebab benda ni memang sebagai ulama lagi bolehlah kita bacakan Qul a'udzu binnas dan kita berhadiahkanlah pada dia. Sebab kita nak suruh dia baca payah. Jadi wallahu a'lam. Jadi tapi memang penyakit was-was ni bukan di kalangan orang lain, di kalangan asatizah. Kawan-kawan saya banyak. Tapi penyakit ni, tapi sebab kawan saya ni belajar agama, lama kelamaan hilanglah dia punya was-wasnya. Tapi ingat was-was daripada syaitan. Tapi keyakinan daripada Allah. Selagi mana dia tak ada penyakit was-was, sebenarnya dalam hatinya dicangkung oleh syaitan. Tapi bagaimana untuk menghilangkan was-was? Sebenarnya paling besar, para ulama sebut satu je, tahajud. Tahajud. Sebab tahajud ni apa dia punya kuat dia? Menguatkan hati. Tahajud ni dia kuatkan hati dia. Jadi bila hati ni kuat, syaitan takkan pernah duduk mencangkung dalam hati dia. Jadi tapi payah, nampak macam senang Nampak macam senang. Kita nak didik dia supaya dia tahajud. Tapi sebenarnya cukup susah. Jadi moga-moga keluarga kita diselamatkan oleh Allah daripada syaitan yang mewaswaskan ni. Ini memang kerja syaitan ni. Ini memang kerja syaitan. Ini syaitan dengar ni. Malam ni. Jadi wallahu a'lam. Jadi moga-moga kita dijauhkan daripada penyakit waswas. Baca tadi doa, Qul a'udzu binnas, ataupun paling baik suruh dia tahajud. Suruh dia tahajud. Ingat kalau dia tahajud seminggu, try dia tahajud seminggu. Try. Tengok macam mana perubahan dalam hati dia. Jadi wallahu a'lam, saya terus kepada surah Al-Mulk yang mungkin hari ini terlebih-lebih waktu. Jadi insya-Allah yang baik kita datang dari Allah dan buruk daripada kelemahan dari diri saya sendiri, boleh buka surah Al-Mulk dan kita terus membaca suratul Fatihah dan kemudian surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن rahmati kami ya Allah Al-Quran yang kami baca pada malam ini ya Allah waj'alhu lana imaman
wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, ya Allah, sebagai rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit kami, ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, di saat mana kami dilupakan, dilekakan, selalu ingatkan kami, ya Allah, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran. Wa'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, ya Allah, berikan kepada kami rezeki tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli lailah, pada setiap malam. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki tilawat Al-Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang, ya Allah. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran ini kami baca pada malam ini, ya Allah, sebagai hujjah, sebagai syafaat dalam kubur, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya Karim. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, berjaya kita menamatkan kuliah Isyak pada malam ini dengan perkongsian ilmu yang sangat-sangat baik dan bermanfaat daripada Ustaz, dan tentunya insya-Allah akan menjadi panduan pada kita, terutama nasihat daripada Ustaz tadi, biarlah amalan yang kita amalkan sedikit sesuai dengan diri kita namun istiqamah, dan kita juga tahu bagaimana cara syaitan menduga kita. Jadi insya-Allah dengan ilmu tadi kita akan menjadi semakin hari semakin lebih baik, insya-Allah. Dan jangan lupa esok kita akan bersama lagi dalam kuliah subuh bersama dengan Ustaz Abdul Hadi bin Johari untuk bacaan Yasin, tahlil dan juga tazkirah, dan juga kita akan ada kuliah duha, insya-Allah. Manakah masa pun dah lewat malam, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.